Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi di depan saya sekarang ini ada 13 jenis tanjak. 12 jenis tanjak, satu tengkolok. Dan ia mewakili ada tanjak yang diwarisi, contohnya setiap negeri. Saya difahamkan ini kalau dulu dipakai oleh pembesar dan juga pahlawan di negeri Kedah. Betul? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dan sekarang dipakai oleh identiti untuk tanjak negeri Kedah. Dan juga banyak lagi di hadapan saya ini. Jadi kita nak bercerita dan juga menyampaikan informasi kepada anda mengenai pemakaian tanjak. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan pengarang tanjak iaitu Encik Muhammad Fazli Fauzi Muhammad Sabri, Saudagar Fauzi. Pengarang tanjak ni sebenarnya, pengarang tu bukan penulis buku, tetapi dalam menghasilkan tanjak, pengarang itu orang kata pembuat tanjak lah dia mengarang ataupun dalam bahasa lain dia penyolek juga merupakan penakuk ataupun penyolek tanjak. Jadi perkataannya berbeza. Ia menggambarkan budaya kita lah sebenarnya. Cik Fauzi mungkin boleh gambarkan dahulu sejarah tanjak di Malaysia, berapa jenis, adakah ia mengikut negeri dan juga apakah material yang digunakan. Sedikit pengenalan Cik Fauzi. Okey, baik. Untuk pengenalan tanjak ni, sebenarnya tanjak ni untuk dalam negara kita lah. Dalam negara kita ni tanjak ni dipakai oleh raja-raja Melayu lah kita tahu kan. Dan dipakai oleh Tuan Agong, dipakai oleh pembesar-pembesar. Dan sejak beberapa tahun ni dia menjadi satu fenomena, jadi satu trend yang pemakaian tanjak ni dipakai oleh semua orang. Anak raya kita pakai tanjak. Belum orang kata kenduri kahwin kita pakai tanjak kan. Sebenarnya pemakaian tanjak ni dulu lagi dan memang hari-hari lah orang pakai. Jadi tanjak ni yang kita tengok kebanyakannya sekarang ni yang cantik-cantik tu tanjak yang dibuat daripada kain songket, daripada kain sutera ataupun kain printed, kain batik pun boleh. Jadi kalau kat depan tadi Encik Fauzi cakap ini adalah yang diwarisi setiap negeri. Betul. Contohnya ini di negeri Kelantan, ini adalah yang di rekaan baru. Mungkin boleh terangkan itu daripada negeri mana. Okay, baik. Setiap negeri ataupun setiap daerah dia ada tanjak dia sendiri dan dia ada nama-nama tanjak dia sendiri. Kadang-kadang gelaran dia pun gelaran tanjaknya pun lain. Macam ni. Ini ialah getam kita panggil. Getam. Getam. Jadi ini ialah getam budu. Getam budu ni ialah berasal daripada Kelantan lah ataupun Patani dulu. Jadi getam budu ni, getam ni dia ada filosofi dia ataupun falsafah dia. Getam tu ialah maksud dia penutup. Bila getam budu ni kita menutup bekas budu tu supaya bau dia tak keluar. Jadi ianya menutup aib sendiri, keluarga, sekeliling dan orang-orang lain. Itu dia berbeza dengan tanjak lain. Dia memang tutup sepenuhnya. Kalau kita pakai tu kat atas, bahagian atas dia tertutup lah. Yang ini ialah ini juga tertutup bahagian atas. Dia terbuka. Terbuka. Kadang-kadang dia terbuka macam ni sikit pun boleh. Yang ini nama dia ayam patah kepak. Ayam patah kepak. Ayam patah kepak ni ialah pemakaian rasmi Tengkolok Perak. Kalau masuk ke Istana Perak tu, protokol dia mesti pakai ayam patah kepak. Yang ini pula ialah belalai gajah, nama dia. Belalai gajah ni daripada negeri Terengganu. Hampir juga nak sama dengan negeri Pahang. Sebab dia sebelah-sebelah. So jadi dia punya sekitaran sama dan pembuatannya pun lebih kurang. Dan tapaknya pun sama. Yang ni lang menyongsong angin Pahang dipakai oleh perkayaan rasmi negeri Pahang lah. Kalau kita tengok Sultan Pahang, pemangku dia sekarang pun pakai yang ini. Dan ada bezanya pemakaian rakyat dengan pemakaian raja. Bezanya apa? Kalau ini kalau di Pahang. Kalau di Pahang. Okey, bezanya apa? Kalau di Pahang, kalau kita pakai lang menyongsong angin ni, kalau rakyat pakai, tak nampak ni. Okey, ini panggil apa? Ini dipanggil kalau di tanjak ni dia panggil cula. Ataupun di tanjak lain kita panggil tunas ataupun pucuk. Jadi bila kita keluarkan ni, ini ialah lambang kekuasaan. Jadi raja je yang ada kuasa tu. Bila kita menghadap raja, kita sorok, simpan. Maksudnya rakyat biasa tidak berkuasa. Itu dari segi falsafahnya lah. Betul. Yang Saudagar Fauzi, Encik Fauzi pakai ni? Yang ini rekaan baru. Rekaan pakaian baru. saya sendirilah. Ya, rekaan baru. Identiti Encik Fauzi sendirilah. Betul. Dan juga kalau kita tengok fabrik yang digunakan, ada songket. Kalau dahulu yang diwarisi daripada zaman dahulu memang diperbuat daripada songket, khususnya di Terengganu yang memang kita tahu songket dihasilkan di Terengganu. Tapi kalau sekarang dia adakah ia orang kata tidak mengikut adat dan juga falsafahnya apabila tanjak sebegini dihasilkan? Ini saya faham ini yang moden lah. Ini yang moden lah. Ini kain cotton lah, color warna hitam. Ini yang banyak dijual pun pada zaman sekarang. Betul. Baik, kalau kita nak cakap pasal fabrik ataupun material untuk pembuatan tanjak ni,
dulunya memang dipakai kain songket untuk dipakaikan oleh raja-raja ataupun dianugerahkan, raja-raja anugerahkan pada pembesar. Kain ini untuk dibuatkan tanjak. Maknanya pakaian official lah atau pakaian rasmi. Dan tapi kalau rakyat biasa tak mampu nak beli kain-kain songket ni, jadi kain-kain biasa juga boleh dibuat tanjak. Cumanya tak salah pakai kain-kain yang biasa, cumanya mestilah bersesuaian dan tak bolehlah kain basahan. Maknanya mesti kain yang elok lah, yang cantik. Kain basahan, contoh dia buat kain pelikat boleh. Tapi janganlah kain pelikat yang kita dah pakai 2-3 bulan kita pakai, kita rasa nak buat tanjak tak manis lah gitu. Nak bentukkan dia pun tak sekeras kain baru lah kan. Betul. Okey, saya difahamkan juga tanjak, tengkolok tadi Cik Fauzi cakap dia berbeza dengan tanjak dan juga ada juga perkataan menggunakan perkataan desta. Jadi apa beza ketiga-tiga perkataan ini? Adakah ia perkara yang sama iaitu tanjak depan kita? Sebenarnya ianya benda yang sama. Okey, pada satu definisi ialah sebenarnya dia benda yang sama, panggilan ataupun gelaran kedaerahan. Contohnya di Negeri Sembilan, kalau yang ini kita panggil Desta Solok Timbong. Desta Solok? Desta Solok Timbong. Hakikatnya dia adalah sebuah tanjak. Boleh juga kita panggil dia tanjak Solok Timbong. Tapi lebih manis kita ikut panggilan kedaerahannya. Desta Solok Timbong, Tengkolok Ayam Patah Kepak. Namanya memang diwujudkan namanya. Di Perak pula berbeza, dia ikut hierarki. Maknanya kalau raja, sultan yang memakai tanjak. Maknanya yang ada jata di tanjak tu, itu yang kita panggil tanjak. Kalau tak, pembesar-pembesar yang lain memakai tengkolok. Rakyat-rakyat biasa di luar akan pakai ikat kepala, dipanggil desta. Tapi tadi Cik Fauzi cakap ini adalah tengkolok. Dia betul. tidak dikira sebagai tanjak. Dia tak boleh dikira sebagai tanjak. Tapi tanjak boleh digelar tengkolok. Okey. Sebab ada perbezaan. Okey. Kalau kita tengoklah tengkolok, kalau untuk tengkolok ni ialah pemakaian kepala ataupun ikat kepala ataupun penutup kepala bagi orang Melayu. Tanjak pula ialah pemakaian kepala ataupun hiasan kepala bagi laki-laki Melayu. Maknanya tengkolok ada tengkolok wanita dan ada tengkolok lelaki. So kalau kita tengok, kalau tengkolok wanita tu, pernah tengok yang di Negeri Sembilan ada yang macam tanduk tu tak? Ya. Itu tengkolok tanduk. Lepas itu dinamakan sebagai tengkolok. Dipanggil sebagai tengkolok. Tapi tidak boleh dipanggil sebagai tanjak. Tak boleh dipanggil sebagai tanjak. Contoh dia, kalau tanjak ni dia mesti bersyarat. Okey, bersyarat. Pertama ni dia pakaian khusus bagi laki-laki. Lepas tu dia mesti bersyarat, iaitu mesti ada tapak. Tapak dia inilah. Sama ada dia bertapak tingkat takuk palas ataupun bertapak susun sirih macam ni. Ada beza ni takuk palas, ni susun sirih. Dan ataupun tapak bengkung. Tapak bengkung macam ni. Tapak bengkung ni beberapa jenis tapak lah. Dan mesti ada simpulan dan mesti ada karangan. Inilah karangan dia. Itu nama dia karangan pengarang tanjak. Pengarang tanjak. Ini karangan. Inilah karangan dia. Solekan itu. Solekannya. Inilah cerita dia sebenarnya. Sebab tu dia kita panggil karangan. Di sinilah cerita dia. Jadi kalau ayam patah kepak, inilah kepak dia yang patah ke dalam. Ke dalam tu. Kalau belalai gajah, inilah belalai ni. Belalai ni kan simbol kekuasaan dan inilah cula gading dia tu. Kalau sama juga macam ni, lam menyongsong angin. Nampak mata helangnya? Ya. Jadi penghasilan tanjak ni ini mata helangnya. Di sini. Penghasilan tanjak ni lebih kepada inspirasi kepada alam, flora, fauna. Okey. Dan juga kalau kita lihat dari segi penghasilannya, ia agak rumit sebenarnya kalau mengikut orang biasa. Adakah ciri-ciri penghasilannya hanya menggunakan lipatan? Kalau saya nampak di sini, ini juga perlu menggunakan jahitan. Ya, betul. Okey, baik. Kalau daripada segi penghasilan tanjak ataupun tengkolok ni, menyolek lah. Katanya menyolek tanjak. Menyolek kan, nak mengarang ni. Mula sekali, bermula daripada sebidang kain 4 segi, 4 segi sama dan dilipat menjadi segitiga. Jadi 4 segi sama ni kita panggil kain sedulang dunia. Maknanya semua unsur alam dalam dunia itu kita masukkan, dilipat menjadi 3 segi dan menjadi bentuk gunung. Bila menjadi bentuk gunung tu ada 3 bucu. Betul. 3 bucu tu ialah alif, ba dan ta, iaitu agama, bangsa dan tanah air. Itulah simboliknya kepada Al-Quran, keris dan tanjak yang kita junjung di atas kepala orang Melayu. Okey, itu dia penghasilan tanjak dan akhirnya hari ini tanjak ini boleh dikatakan dia kembali semula, budaya itu kembali semula ke dalam masyarakat kita, khususnya dalam 2-3 tahun ini. Raya orang pakai, pergi kenduri kahwin. Kadang-kadang ada yang pakai hari-hari pun.
Cumanya pemakaian daripada segi ini tadi adab, adat dan juga falsafahnya. Okey. Adakah ia melanggar? Sebab sekarang orang boleh buat sendiri. Betul. Jual dekat Shopee kan. Sebenarnya yang buat sendiri itu bagus sebab untuk kita sendiri sebagai anak Melayu kita kena tahu apa itu tanjak, macam mana nak buat tanjak, apa nama tanjak ni, apa filosofi atau falsafah dia sedikit. Untuk kata adab, adat pemakaian tu dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi adat dan adab pemakaian di dalam majlis adat istiadat, adat dan adab pemakaian di dalam majlis umum. Contoh dia majlis adat iaitu majlis kahwin ataupun adat dan adab berfashion. Maknanya kalau dalam adat istiadat, adab dalam adat istiadat, kita kena ikut protokol istana itu sendiri. Kalau kata di Negeri Sembilan nak kena pakai desta Solok Timur, protokolnya pakailah desta Solok Timur, berbaju cekak musang, bersamping dan berbengkung. Macam tu. Kalau di Pahang kenalah pakai elang menyongsong angin. Untuk melengkapkan pemakaian tanjak, macam saudara sendiri memakai tanjak berbaju Melayu sampailah berbengkung begini. Jadi apakah falsafah dan maksud di sebalik setiap pemakaian dan item yang dipakai oleh Cik Fauzi? Untuk laki-laki kita ada 3 lapis pemakaian. Iaitu baju, samping dan seluar. Itu untuk busana. Jadi yang pelengkap busananya ialah tanjak, bengkung dan samping ni ialah pelengkap busana. Maksudnya bila kita pakai tu nak pakai tanjak tu, kalau tak berbusana, maknanya dia tak lengkap. Sebab ia ni hanyalah pelengkap busana. Kena berbusana dulu, pakai tanjak baru lengkap. Tapi tak ada kesalahan kalau kita pakai t-shirt dan pakai tanjak. Cumanya janganlah pakai tanjak yang songket macam ni kan. Kalau macam ni, boleh bila manis lah sikit. Yang sudah dimodernkan. Lebih casual. Jadi tak nampaklah kita pakai tanjak formal tapi busana kita tak formal. Tak manislah begitu. Encik Fauzi sendiri setelah bergiat aktif menjadi pengarang tanjak ini sudah berapa lama dan juga apakah yang dilakukan dan juga dibawa oleh Cik Fauzi sendiri? Saya secara seriusnya baru dalam 3 tahun lebih bergiat dalam orang kata aktif dalam penjualan, pembuatan tanjak kan. Apa yang saya nak ketengahkan ialah pesan daripada guru saya, kalau boleh pesan pada saya kalau boleh buatlah tanjak kreasi ni banyak-banyak. Maknanya rekaan baru. Macam ni contoh. Macam ni satu rekaan baru untuk pemakaian kita sendiri. Jadi bukannya kita nak lupakan warisan ni, tapi nak memperkembangkan ilmu daripada pembuatan ataupun penghasilan tanjak ni lebih luas lagi. Sebabkan bila kita buat sesuatu tanjak yang baru ni, kita akan letakkan satu falsafah ataupun cerita kepada dia. Dan kita letakkan nama yang baik-baik. Itu yang saya cuba nak sampaikan supaya semua anak Melayu tu tahu apa itu falsafah tanjak, apakah ceritanya. Dan kalau contoh dia, yang ini saya panggil tengkolok junjung sirih. So bentuknya lebih kurang macam pokok sirih yang melilit, dan ini pucuk ni, dan ini tunasnya yang baru tumbuh. So, jadi apa yang saya nak terapkan dalam tanjak ni dan mesej nak disampaikan pada pemakainya ialah orang Melayu ni macam pokok sirih. Pokok sirih ni dia perlukan perumah untuk nak melilit dan naik. Tapi dia tak merosakkan perumah dia. Bersifat lembut tetapi pedas. Sirih kan pedas. Bersifat lembut tapi pedas. Macam itulah. Itulah orang Melayu. Itu orang Melayu Dan inilah sebenarnya budaya yang perlu kita angkat, budaya yang perlu kita kekalkanlah sehingga sekarang. Dari segi permintaan pula bagaimana? Permintaan alhamdulillah sejak dia menjadi satu orang kata fenomena. Orang semua nak pakai tanjak ni, permintaan dia alhamdulillah banyaklah. So jadi ramai pun sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dah buat orang kata buat perniagaan. Nak buat perniagaan, nak buat dia secara serius, komersial dan macam satu produksi kan. Ada juga yang buat satu produksi. Dalam banyak-banyak tanjak ni, kalau mengikut Cik Fauzi, yang mana paling mendapat permintaan yang tinggi dari segi desainnya? Itu susah sikit nak cakap. Yang biasa kalau saya tengok yang inilah, yang biasa sangat orang pakai. Biasa sangat orang pakai. Sebab apa? Sebab dia kain hitam. Lepas tu kita nak pakai ke mana-mana pun boleh dan senang. Dan tak perlu orang kata tak adalah kita nampak terlampau menonjol kan. Macam kita nak pergi majlis pula, nak pakai hari-hari pun boleh, mudah. Kalau pergi kahwin pakai songket nampak
lebih daripada pengantin pula. Lebih daripada pengantin pula. Payah boleh, pula, tapi jangan macam kita masuk istana, kita mesti kurang daripada raja. Jadi kita pun mesti kurang daripada raja sehari. Raja sehari, betul. Jadi itu dia sedikit pengenalan dan juga informasi berkenaan dengan tanjak. Sebenarnya ini adalah adat dan juga warisan Melayu yang perlu kita pegang, perlu kita junjung dan perlu kita pertahankan sehingga sekarang. Ya, betul. Seperti mana Encik Fauzi pertahankan sehingga sekarang. Datang ke set Selamat Pagi Malaysia berbusana pahlawan Melayu. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Fazli Fauzi Muhammad Sabri, Saudagar Fauzi, iaitu pengarang tanjak bersama dengan kita pada hari ini.